Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much sebab masih lagi sudi view video-video aku dekat dalam YouTube channel ni. Dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah yang dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan aku punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okey, kita jump terus pada topik hari ini. Yakinnya kamu. Okay, so anda tahu apa yang saya nak ulas dalam video ini melalui gambar yang saya pamerkan sebelum ini tadi. So, kita cuba ulas isu ini dengan hati yang terbuka, dengan minda yang terbuka supaya kita semua dapat input yang baik, okay? Dan bukan membawang yang percuma, okay? So, kita nak ulas sedikit tentang isu ini. Sekali lagi saya nyatakan dekat sini, apabila saya ulas tentang isu seseorang tu, walaupun saya menyebut isu seseorang tu, sebenarnya saya menegur semua di kalangan kita dan diri saya sendiri juga. So, kita sama mengingati antara satu sama lain, okey? So, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, dan apa yang saya utarakan di sini cuma pandangan semata-mata, okey? So, kalau kita nak mengulas pasal isu inilah, mungkin dia cakap dia secara fitrah, secara azali dia memang jenis orang yang manja. So, dia ingat apabila dia manja ini, dia boleh buat sesuka hati dia lah. So, itu antara jawapan dia lah, cakap tak salah pun nama ipar cium saya memang manja orangnya. Okey, itu antara jawapan yang di-quote dekat dalam statement yang dia bagi. Tapi tak pasti pula statement ini memang betul-betul keluar daripada mulut dia ataupun olahan yang dibuat oleh wartawan sehingga nampak seperti jawapan dia itu menyakitkan hati bila kita membacanya. So, kalau dia betul datang daripada Caca, saya nak cakap dekat sini lah bahawa Islam ini merupakan satu agama yang tidak pernah menentang fitrah. Okey, maksudnya dekat sini kalau contoh fitrah kita sebagai seorang manusia, kita perlu makan kan. Tak ada Islam cakap anda kalau nak masuk syurga tidak boleh makan sama sekali, tidak ada kan? Ataupun tidak ada pun dalam Islam yang menyatakan bahawa kalau anda nak masuk syurga ataupun nak dapat pahala lebih, tak boleh kahwin. Okay? Sebab itu fitrah kita sebagai seorang manusia, kita nak hidup berpasang-pasangan, nak berkahwin. Tetapi dalam Islam tidak ada menyatakan seperti itu. Jelas sekali dalam Islam itu bukan menentang fitrah tersebut, tetapi Islam mengajar kita bagaimana nak mengatur fitrah. So, kalau nak mengatur fitrah ini macam mana? Mengatur fitrah diberi guideline oleh Islam, tidak ada cara lain iaitu berpandu kepada Al-Quran dan hadis. So, saya tak boleh bercakap based on tafsir-tafsir Al-Quran atau tafsir-tafsir hadis. Tidak ada kapasiti saya untuk melakukan benda seperti itu. So, kalau saya melakukan benda itu secara saya tidak ada backup ilmu, tetapi kalau berdasarkan asas tertentu sebagai seorang Islam, saya tahu sedikit. So, kenapa Islam ini, kalau kita buka minda kita sebagai seorang Islam, kenapa Islam melarang seseorang yang bukan mahram kepada kita, yang mungkin boleh kita kahwini suatu masa nanti, katakan auzubillahi min zalik, bercerai antara kakak dengan abang ipar tu bercerai, adik ipar ni boleh kahwin dengan abang ipar kalau mereka sudah bercerai ataupun meninggal kakak ipar ni tadi, dia nak ambil adik ipar dia sebagai isteri dia, dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi kenapa Islam melarang hubungan seperti ini? Ada batas-batas tertentu. Dia ada bagi guideline dia. Bukan masalah kita kena bermasam muka dengan ipar dua kita ataupun tidak bergaul atau tidak bercakap dengan ipar dua kita. Semuanya ada guideline dan ada garis panduan dia sendiri. Macam undang-undang Malaysia lah. Okay, kalau undang-undang Malaysia kata kalau mencuri ini sekian-sekian hukuman, kalau membunuh ini sekian-sekian hukuman kan. Okay, tapi kalau undang-undang yang dibuat oleh manusia ini boleh anda patuh, kenapa undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan anda tak boleh nak patuh? So, kalau daripada nak jawab dia punya persoalan ini, Islam ini agama yang sangat-sangat teliti. Dia tahu bahawa nafsu itu tidak
bermata. Nafsu itu buta. Okey, kalau nafsu itu bermata, tidak adalah kes subang mahram dekat dunia ini, tidak adalah kes bapa orgol anak, tidak ada kes abang orgol adik, okey, tidak ada kes ipar duai berhubungan antara satu sama lain. Dan kalaulah satu orang cakap nafsu ini bermata, kita tak akan dengar pun langsung kes-kes seperti ini. Disebabkan nafsu itu buta, Islam ini menggariskan satu guideline yang sangat jelas untuk mencegah daripada hal ini berlaku. Okey, mencegah itu lebih baik daripada mengubat. Okey, Caca dan mungkin orang-orang yang mendengar apa yang diperkatakan dan percaya bahawa benda yang dibuat itu tidak salah. Dan saya nyatakan dekat sini, kalau Caca ingat, kalau 90% orang melakukan benda tersebut tapi tidak mendapat liputan-liputan, tapi bila dia melakukan, semua orang nak kecam. Okey, kalau 90% ini adalah individu yang sama seperti anda, mungkin berfikiran seperti anda, atas dasar modernisasi, orang yang moden dan berfikiran terbuka, anda kena balik kepada asal anda. Kalau diri anda seorang yang beragama Islam, based on akhlak sebagai seorang yang beragama Islam. Kalau anda bukan yang beragama Islam, mungkin saya tidak layak untuk buat teguran tersebut. Tetapi sebagai seorang yang sama agama, kan saya pasti dalam pengenalan anda ataupun dalam sijil beranak anda tetap ada nama Islam tersebut. Dan saya percaya dan yakin anda masih ada iman itu. Okay, kalau anda ada iman itu, back to basic as orang yang beragama Islam, akhlak itu kena jaga, batas itu kena jaga, kena follow guideline. Macam saya cakap sebelum ini tadi, kalau undang-undang yang dibuat oleh manusia anda boleh patuh, anda tak pergi bunuh orang, tak pergi curi sana sini sebab anda takut akan hukuman, kenapa tidak takut pada undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hukuman-hukuman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So moga kita sama-sama memperbaiki diri, dan saya harap maaf kalau ada benda yang saya tegur kat sini mungkin mengguris hati mana-mana pihak, tapi saya hanya menjalankan tanggungjawab saya sesama Islam untuk menegur. Dan bagi yang tidak mampu untuk menegur secara lisan, mungkin boleh berdoa daripada segi dalam hati. Okey, doa itu salah satu jihad juga, sebab kita nak perbaiki orang lain, kita tak mampu, nak tegur orang lain kita tak mampu. Tetapi kalau kita mampu untuk menegur, tegurlah. Okey, bagi orang terdekat dengan dia, tegurlah. Bagi orang-orang seperti ini yang mungkin sama seperti pahaman yang dibuat oleh Caca ini tadi, tegurlah dengan sebaik yang mungkin, tegurlah dengan hikmah. Okay, thank you very much for watching and then have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.